Kau tunggu. Ingatkan lepas tabur garam tu semuanya akan okey. Tak sangka pula semakin menjadi-jadi. Siangnya lepas tabur garam tu, Ira rasa badan dia jadi panas. Ingatkan sebab nak demam ke apa, jadi Ira abaikan. Seminggu Ira rasa macam tak berapa nak sihat. Rasa macam nak demam. Tubuh terasa panas tiba-tiba. Sampailah satu hari tu Ira rasa kulit dia jadi gatal sangat. Ira tak fikir bukan-bukan pun masa tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan kongsikan kisah daripada Ira yang bercerita tentang ayahnya disihir sampai meninggal kerana jawatan yang disandang di sebuah sekolah. Malah Ira dan kakaknya pun terkena tempias akibat sihir tu. Nak tahu kisah dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya dah letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabah Serah. Sekitar tahun 2003, masa tu Ira baru darjah 3. Kedua-dua orang tua dia cikgu. Dengan gaji yang mereka ada waktu tu, bolehlah dikatakan keluarga Ira ni hidup senang lah. Ira ada seorang abang dan seorang kakak. Pencetus kepada kejadian sihir menyihir ni adalah sebab pangkat. Ayah dinaikkan pangkat kepada penolong kanan satu, yang mana waktu tu ayah dipindahkan ke sebuah sekolah baru. Memanglah elang PK1 ni tak besar, tapi elang pemangkunya tu yang besar. Pemangku asal kepada jawatan PK1 sekolah tu mengamuk lah sebab dia dah tak dapat nak merasa elang pemangku. Elang dia besar jugalah sebab dia memangku jawatan PK1 lepas pemegang jawatan sebelum ni pencen. Kalau tak silap, elang dia 50% gaji terakhir pemegang jawatan tu. Jadi sekitar pertengahan tahun 2003 tu, ayah mula susah nak berjalan dan berdiri. Keadaan ini berlarutan sampailah tahun 2004. Ayah mula hilang sepenuhnya keupayaan untuk berdiri. Tubuh yang tinggi, besar, berisi, jadi kurus nampak tulang. Ayah jadi sangat-sangat kurus, tapi perutnya buncit dan keras macam orang mengandung. Urat-urat kasar pun boleh nampak dengan jelas. Ira ingat lagi mak ayah bergaduh sebab mak nak bawa ayah ke hospital. Ayah degil. Dia selalu nak jadi doktor sendiri dekat rumah. Sakit demam selalu rawat sendiri, beli ubat dekat farmasi sebab tak nak ke hospital. Sebabnya hospital dekat tempat Ira ni bukan macam yang dekat bandar. Pekan kecil je, tapi kebanyakan kawasan berdekatan akan ke pekan ni sebab itu je satu-satunya hospital yang ada. Lain-lain tu semuanya klinik-klinik kecil. Jadi faham lah kan situasi dekat hospital macam mana. Sesak, padat, lepas tu kena tunggu lama baru boleh dapatkan rawatan. Dengan segala kudrat yang ada, Ira dan mak angkat ayah masuk kereta. Masa ni mak tak pernah bawa kereta walaupun ada lesen. Dan hari itulah kali pertama mak bawa kereta sendiri ke hospital. Ayah tak payah cakap lah, dia punya mencarut apa semua tu keluar. Ira diam je dengar ayah membebel. Dia tak pernah dengar ayah mencarut, membebel atau menyumpah sarana walaupun sekali sepanjang dia sihat tu. Tapi sejak ayah mula sakit, semua tu dah macam perkara biasa bagi Ira. Mak kata ayah jadi macam tu sebab dia sakit. Orang sakit memang macam tu, dan Ira iakan je lah. Keadaan ayah tak pernah membaik sepanjang dekat hospital pekan tu. Jadi doktor buat keputusan untuk rujuk ayah ke hospital bandar sebab dekat bandar ada banyak alat-alat perubatan yang jauh lebih canggih. Ira diamanahkan kepada pakcik dan makcik dia buat sementara waktu. Setiap hujung minggu, pakcik akan bawa Ira ke bandar untuk melawat ayah. Setiap kali melawat, keadaan ayah semakin tenat. Ujian darah, air kencing, x-ray, CT scan dan banyak lagi jenis ujian yang doktor jalankan, semua menunjukkan yang ayah berada dalam keadaan yang cukup sihat. Tak ada apa yang abnormal pun. Walaupun ayah tercungap-cungap nak ambil nafas, tapi paru-paru dia cukup sihat sebab ayah tak merokok. Daripada doktor Cina, India, Melayu, semuanya rasa pelik. Ayah seorang yang sihat
Itu apa yang mereka tengok daripada segala ujian yang mereka jalankan. Tapi keadaan ayah pula sebaliknya. Lepas beberapa bulan ayah dekat hospital, doktor terkejut sebab hasil X-ray terbaru yang mereka ambil, ada beberapa benda asing dalam X-ray di bahagian dada ayah. Yang paling jelas yang Ira tengok masa tu adalah jarum, kaca dan beberapa benda lagi yang Ira tak berapa pasti apa benda tu. Ayah sempat ditebuk dekat belakang. Sebab apa Ira tak pasti, tapi seingat dia, mak cakap ayah disyaki ada masalah paru-paru berair, dan bila dia tebuk, air yang keluar tu berwarna hitam dan busuk. Begitu juga dengan bahagian perutnya yang buncit tu. Bila dia tebuk, air yang keluar adalah air berwarna hitam yang busuk. Masa ni Ira ingat lagi doktor Melayu tu cakap kat mak yang pihak hospital surrender untuk rawat ayah, sebab mereka semua berpendapat sakit yang ayah tanggung sekarang ni bukan sakit yang boleh dirawat di hospital. Doktor tu minta maaf dekat mak, kemudian disuruh bawa ayah balik dan usahakan untuk berubat cara kampung. Lepas ayah keluar dari hospital, mereka balik ke rumah. Ira pun balik semula duduk dengan keluarga dia. Kakak dengan abang masa ni duduk asrama, jarang balik rumah. Kakak 2 minggu sekali baru balik. Abang lagi lama lah tak balik sebab dia sekolah jauh sikit. Jadi kalau ada bajet lebih, baru dia balik. Malam pertama ayah balik ke rumah, Ira dah rasa lain macam. Mereka duduk dekat tingkat bawah aje sebab ayah tak boleh naik tangga untuk ke atas. Ira tidur dekat depan TV. Ayah dan mak dekat bilik tetamu. Malam tu, baru je Ira nak lelapkan mata, tiba-tiba dia terdengar macam bunyi orang tengah berbisik dari tingkat atas. Serta merta mata dia jadi segar balik. Bunyi berbisik yang terlalu jelas, tapi apa yang dibisikkan tu Ira langsung tak dapat nak tangkap. Seolah-olah bisikan tu dalam bahasa lain. Ira paksa mata dia untuk pejam semula, tapi semakin dia paksa, semakin jelas bunyi tersebut. Malah Ira boleh dengar dengan jelas setiap bisikan tu diselangi dengan bunyi ketawa. Malam tu tak tahu pukul berapa Ira terlelap. Bunyi tu berlarutan setiap malam sampai seminggu kemudian. Bunyi bisikan bertukar kepada bunyi ketukan. Mak pun dengar tok 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 tok. Bunyi pintu bilik di tingkat atas diketuk. Ira dan mak masing-masing diamkan diri. Masa tu ayah tengah tidur. Lama kelamaan bunyi tu bertukar jadi bunyi orang yang tengah bertukang. Ada bunyi penukul, bunyi gergaji dan paku jatuh. Malam tu Ira dan mak tak dapat tidur, tapi ayah tidur lena sampai pagi. Akibatnya pagi tu Ira tak pergi sekolah. Mak pula ambil CRK, cuti rehat khas. Biasanya mak mula masak untuk makan tengah hari sekitar pukul 10 pagi kalau dia tak kerja. Jadi hari tu mak mula masak lebih kurang jam tu jugalah. Bila mak mula tumis bawang, naiklah bau bawang tu semua kan. Terus ayah bangun. Boleh pula bangun, padahal sekian lama dia tak boleh bangun sendiri. Ira dengan mak terkejut. Busuk, 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 jangan masak. Ayah tiba-tiba marah. Bau tumisan bawang tu wangi je, tapi ayah kata busuk. Cepat-cepat mak padam api dapur tu. Lepas tu ayah renung Ira dengan pandangan yang tajam. Dah kenapa kau tak pergi sekolah? Pelik pula Ira, padahal pagi tadi ayah yang cakap jangan pergi sekolah. Kesian tengok Ira tak boleh tidur malam tadi. Meleleh jugalah air mata Ira bila kena jerkah dengan ayah macam tu. Sebab sebelum ni ayah tak pernah marah anak dia sampai tinggi suara macam tu, kecuali bab mengaji, pantang salah hukum, salah huruf, salah bacaan atau terlalu laju. Siap, rotan yang singgah. Sejak hari tu mereka akan beli makanan dekat luar je, bungkus bawa balik makan dekat rumah. Hinggalah satu hari Ira terbaca dekat cover majalah tentang ustaz yang boleh merawat sihir. Jadi Ira beli majalah tu dan suruh mak telefon ustaz tu. Segala kos penerbangan ustaz tu mak tanggung. Seminggu merawat, ustaz tu pun angkat bendera putih. Benda ni terlampau kuat, saya tak mampu. Sihir yang dihantar bukan satu tapi banyak sekaligus, kata ustaz tu. Lepas tu Ira cuba cari ustaz lain pula melalui majalah yang sama. Hasilnya hampa juga. Malah ada yang sekadar menipu, nak duit pengeras, lepas tu senyap. Ira pun dah lupa berapa banyak ustaz, dukun, pawang yang datang. Semuanya menyerah kalah. Kuat sungguh benda ni. Ada seorang dukun ni, wanita, umur lewat 20-an, datang tawarkan diri nak tolong. Tapi cara dia agak berlainan sikit. Dia ikat kain kuning dekat kepala, lepas tu mengelupur sekejap. Kemudian tiba-tiba suara dia jadi macam suara nenek tua. Tapi dia berjaya buatkan selera ayah kembali. Malah ayah boleh berjalan. Seronok tengok ayah makan masa tu. Berselera sungguh sampai nangis-nangis. Sebab dah sekian lama nikmat makan ayah ni diambil. Lepas dukun tu balik, katanya sebulan kemudian dia akan datang semula untuk
untuk rawatan susulan. Kali ni Ira pula yang rasa gelisah tak tentu pasal. Lagi-lagi kalau keluar untuk kunci pagar rumah malam-malam, rasa macam ada orang yang tengah mengendap dia dari belakang. Tapi bila toleh, tak ada siapa pun dekat belakang dia. Asalkan kaki dia melangkah keluar daripada pintu rumah tu, automatik bulu roma dia terus meremang. Seram semacam, tak kira siang atau malam. Ira sentiasa dalam ketakutan dan sentiasa rasa ada sesuatu tengah tengok dia, tapi benda tu tak pernah muncul pula. Satu malam tu, Ira bisik dekat kakak. Masa tu kakak balik rumah, balik hujung minggu. Jadi setelah sekian lama Ira pendam, barulah dia cerita dekat kakak. Kak, aku rasa something ikut akulah. Aku jadi takut kalau keluar rumah. Kau rasa kenapa Kata Ira. Yang peliknya, kakak pun rasa benda yang sama. Kata kakak, masa dekat asrama, dia boleh rasa ada orang ikut dia. Rasa macam ada orang yang mengendap. Mata sentiasa meliar sebab takut. Masa tu Ira dah boleh agak dah, apa yang mereka berdua alami bukan sesuatu yang normal. Ira tak cakap pun terasa macam ada orang mengendap tu, tapi kakak yang cakap dulu. Dan macam tu jugalah yang Ira rasa. Baru je nak buka mulut bagi tu, mak, ayah mesti sakit. Sakit perut lah, bisa katanya lah, sakit kaki lah, sakit belakang lah. Ada je halangan. Macam tak nak mereka bagi tahu mak. Tapi satu hari tu Ira nekat nak bagi tahu juga. Hari Isnin mereka beli makanan dekat luar lagi, sebab sekali lagi ayah tak boleh hidu bau masakan. Ayah tinggal dekat rumah. Ada makcik Ira ni tolong tengok-tengokkan dia. Mak, adik rasa seram lah. Setiap kali keluar rumah mesti rasa ada orang mengendap, kata Ira. Malangnya mak tak berapa nak endahkan. Sampailah malam tu, masa tengah tengok TV, Ira tak fokus pun dekat TV. Sebaliknya mata dia asyik tengok pintu. Pintu rumah Ira ni yang jenis sliding kaca tu. Jadi setiap kali langsir terselak ditiup kipas, automatik mata dia tengok pintu. Tiba-tiba Ira terpandang satu objek tinggi lalu depan rumah. Terkejut Ira masa tu. Cepat-cepat dia panggil mak, kata ada orang dekat depan pintu. Bila mak buka, semerbak bau kemenyan. Cepat-cepat mak tutup pintu balik dan terus telefon dukun wanita tu dan cerita apa yang berlaku. Dukun tu cakap itu orang suruhan dia. Dia nak suruh tengok-tengokkan keadaan mereka. Mak tak puas hati. Dia telefon ustaz yang pertama kali datang untuk buat rawatan dulu, sebab ustaz ni boleh tengok-tengok dari jauh. Tiba-tiba mak serah telefon dekat Ira. Adik ada rasa apa-apa tak kalau keluar rumah? Rasa yang macam mana? Rasa takut, gelisah, rasa macam ada orang mengendap kamu? Allah, betul apa yang ustaz tu cakap. Ira iyakan je. Lepas tu malam tu juga ustaz suruh Ira pagarkan rumah, termasuk perkarangan rumah, dengan garam kasar. Ustaz tu cakap ada sesuatu yang dihantar untuk Ira dan kakak dia, tapi kakak tak tahu apa. Bayangkan masa tu Ira baru 10 tahun, dia kena pagar rumah sorang-sorang. Malam pula tu, menggigil kaki melangkah. Setiap langkah diiringi dengan selawat. Taburan garam yang pertama tu, Ira rasa bahagian tengkuk dia macam ditiup. Ira tak peduli dan teruskan sampai taburan garam yang terakhir. Tiba-tiba Ira terdengar sayup-sayup bunyi bisikan betul-betul dekat telinga dia. Kau tunggu. Ingatkan lepas tabur garam tu semuanya akan okey. Tak sangka pula semakin menjadi-jadi. Siangnya lepas tabur garam tu, Ira rasa badan dia jadi panas. Ingatkan sebab nak demam ke apa, jadi Ira abaikan. Seminggu Ira rasa macam tak berapa nak sihat. Rasa macam nak demam. Tubuh terasa panas tiba-tiba. Sampailah satu hari tu Ira rasa kulit dia jadi gatal sangat. Ira tak fikir bukan-bukan pun masa tu. Ira ingatkan dia alergik, tapi keadaan kulit dia makin teruk. Ira garu bagai nak erak sebab gatal sangat-sangat. Memang tak boleh nak tahan. Dia punya gatal tu boleh terbeliak biji mata kalau digaru. Tapi perbuatan tu menyebabkan kulit Ira luka. Masa luka tu pun Ira masih tak boleh tahan kalau tak bergaru. Dah macam orang kena kurap. Mula-mula kawasan kaki je yang gatal, lepas tu naik ke kawasan kemaluan, punggung, perut, dada, leher, tangan, akhir sekali muka. Masa mula-mula gatal dekat kaki tu, mak tak tahu. Ira pun tak tahu kenapa dia sorokkan benda tu. Mungkin sebab takut mak cakap dia kena kurap kot. Yelah, pemikiran budak 10 tahun. Ira jadi malu dengan keadaan kaki yang semakin memburuk tu. Taman pula Ira selalu pakai seluar panjang, jadi mak tak perasan lah. Tapi Ira tak boleh sorok bila leher dia pun dah mula rasa gatal. Keadaan yang sama jadi dekat leher dia, buruk, berkudis dan bernanah. Masa ni mak dah mula perasan Ira kena sakit kulit yang sangat teruk. Bila dah sampai gatal dekat kawasan muka, Ira mula tak nak pergi sekolah. Tak ada satu pun tempat dekat tubuh dia yang terlepas dari masalah gatal ni. Mak ada bawa Ira pergi berubat dekat klinik luar dengan hospital, tapi tak ada sebarang perubahan. Ingatkan dukun yang cakap akan datang balik sebulan kemudian tu kan? Bila dia datang rumah dan tengok Ira yang dah buruk dengan lalat singgah dekat luka di tubuh dia tu, dukun tu jadi semacam nampak macam gelisah. Dia teruskan rawatan dekat ayah macam biasa. Mak pun minta dia untuk ubatkan Ira sekali sebab sakit Ira masa tu tak ada ubatnya dekat hospital. Aku akan cuba, tapi benda tu
sangat hodoh, bertinggit dekat bahu adik tu. Hodoh sangat, kata dukun tu. Terkejut Ira bila dengar ada yang bertinggit dekat bahu dia. Tiba-tiba Ira teringat bisikan yang dia dengar lepas selesai tabur garam malam tu. Kau tunggu. Benda yang sama ke? Ira tak pasti, tapi masa dukun tu cuba rawat dia, Ira rasa sihat. Kulit dah tak gatal dah. Kemudian dukun tu suruh panggil ustaz yang suruh Ira tabur garam malam tu. Kalau tak, benda tu tak nak berganjak dari bahu Ira. Makin lama benda tu bertinggit, makin buruk kulit Ira. Bila dengar je dukun tu cakap macam tu, mak terus telefon ustaz tu. Ira tak tahu apa yang mak cakap dekat ustaz tu, tapi selang beberapa hari kemudian, ustaz tu datang untuk rawat Ira. Berdepan dengan benda yang bertinggit dekat bahu dia tu, ustaz tu buatkan Ira air mandian yang dicampur dengan limau nipis. Bayangkan, luka yang bernanah dan berkudis tu disiram dengan air mandian yang dah dicampur dengan limau nipis tu. Pedihnya sampai mengelupur Ira dibuatnya. Ustaz tu jirus air limau nipis tanpa pedulikan tangisan Ira yang terjerit-jerit pedih tu. Sambil tu dia berkomunikasi dengan benda tu. Pergi, balik ke tempat asal kau. Aku tak buat perjanjian dengan makhluk macam kau. Sama ada kau yang aku halau atau kau binasa aku kerjakan. Ira sampai ingat ayat ni sebab berkali-kali ustaz tu ulang. Mak masa tu menangis tengok Ira yang tengah mengelupur. Pedihnya Allah je yang tahu. Habis je air dalam besen yang pertama tu, ustaz tu tengok Ira. Ira tengoklah dia balik. Kemudian ustaz tu marah. Degilnya. Dia pun jirus lagi sampailah semakin lama semakin hilang rasa pedih tu. Ira dah tak menjerit lagi, tak mengelupur, malah tak rasa apa-apa. Ustaz tu pun berhenti. Mak terus peluk Ira yang tengah basah tu. Ira jadi termanggu, jiwa terasa kosong. Ustaz tu kata benda tu dah tak ada dah. Ira akan sembuh seperti sedia kala. Apa yang ustaz tu takutkan, benda tu mungkin akan kembali sebab Ira biarkan benda tu terlalu lama bertinggit dekat bahu dia, hinggakan benda tu nak berdamping dengan Ira. Menurut ustaz, benda tu marah sebab Ira cuba usir dia dengan taburan garam kasar tu. Jadi benda tu bertinggit dekat Ira sebab dia dah tak boleh bertinggit dekat mana-mana kawasan di luar rumah sebab dah kena pagar. Kulit Ira jadi berkudis dan menanah tu sebab kesan benda tu berdamping dengan Ira. Makin lama makin teruklah keadaan dia. Apa yang ustaz tu cakap memang betul. Benda tu datang balik, tapi bukan atas bahu Ira, bahu kakak pula. Kakak ada balik seminggu lepas Ira dimandikan dengan air limau nipis tu. Kemudian kakak rasa gatal dekat kawasan kaki. Simptom yang sama Ira alami. Ira tak nak kakak jadi mangsa, jadi dia sendiri telefon ustaz tu dan ustaz tu rawat kakak sama macam dia rawat Ira. Alhamdulillah, kakak sembuh dan bebas dari masalah kulit tu. Berbalik kepada dukun tu, ayah semakin baik sejak dirawat dukun tu dan seronok sangat sebab dah boleh jalan-jalan dekat luar rumah, ambil angin waktu pagi, jenguk pokok-pokok yang dia tanam sebelum dia sakit, hinggakan ayah bagi kepercayaan dekat dukun tu 100%. Hinggalah satu hari, dukun tu dengan kereta Land Cruise ayah hilang tanpa berita sampai sekarang ni. Jadi bermulalah sekali lagi episod keluarga Ira cari perawat yang boleh rawat ayah. Cari punya cari, mak jumpa seorang tua ni. Dia ada kebolehan yang sangat unik. Macam ayah, pakcik tu hisap dekat satu poin tubuh ayah. Seingat Ira hari tu dekat kawasan bahu. Dia bukanlah hisap macam hisap botol susu tu, tapi cara dia lebih kepada menyedut. Tiba-tiba dia berhenti. Kemudian capai sesuatu dalam mulut. Segala jenis macam paku, jarum keluar daripada mulut pakcik tu. Lepas benda-benda yang tak sepatutnya tu keluar, ayah rasa lega sikit. Pakcik ni okey orangnya, cuma dia tak boleh nak rawat ayah sampai sembuh. Dia hanya boleh tolong untuk legakan sakit je. Jadi dari hasil pencarian dengan makcik Ira, jumpalah seorang lagi ustaz. Masa dengan ustaz ni lah ayah dapat petunjuk siapa yang hantar sihir ni. Dengan lembutnya ustaz ni cakap, orang yang hantar sihir ni memang sakit hati sangat dekat ayah sebab kacau periuk nasi dia. Pertama sihir melalui makanan, lepas tu dia hantar lagi para-para askar jinnya untuk serang ayah. Bila Ira tabur garam hari tu, dia pun nekat untuk hancurkan Ira sekali. Jadi dia kirim benda dekat Ira. Yang bertinggit dekat bahu Ira hari tu sebenarnya balik sekejap je jumpa tuannya, sebab Ira dah halau pakai garam kasar tu, tapi tuan dia arahkan dia kerjakan Ira pula. Tentang rasa macam kena perhati tu pun dia yang hantar supaya hati Ira ni sentiasa dalam keadaan curiga, resah dan gelisah. Tentang bunyi-bunyi dekat tingkat atas rumah, itu bunyi mereka bersorak sebab berjaya buat Ira takut dan tak selesa untuk jaga ayah. Sebab semua ni berlaku kerana dendam cikgu tu dekat ayah. Jadi dia sengaja buat mereka ketakutan supaya mereka akan salahkan ayah. Yang Ira dengan mak tak sangka tu, kalau depan mereka berdua, cikgu tu bukan main baik lagi, senyum melerik je, memang baik. Lagi Ira tak sangka dia tu cikgu, tapi masih nak hantar hantu jembalang untuk hancurkan seseorang yang dia tak suka. Kali ni ustaz berjaya tundukkan
bukan jembalan yang dihantar, tapi bisa ular yang diguna dalam sihir ni tak dapat nak dikeluarkan sebab dah terlalu lama berada dalam tubuh ayah. Ayah muntah sebaik saja ustaz ni pukul belakangnya 3 kali. Ya Allah, ada rambut, kaca halus, ada paku tekan kecil tu, macam-macam lah, tapi bisa ular tak boleh keluar. Menurut ustaz yang berkomunikasi dengan jembalang tu, si jembalang ni dah diamanahkan oleh tuannya untuk hancurkan kejayaan ayah dan keluarganya. Malah hingga nafas terakhir ayah, jembalang tu akan tetap laksanakan amanah yang diberikan oleh tuannya. Ustaz tu cuba hantar jembalang tu balik kepada tuannya, tapi disuruh datang semula dekat ayah. Walaupun jembalang tu dibunuh sekalipun, tuannya akan hantar yang lebih hebat. Kira macam itulah apa yang ustaz terangkan. Ustaz ni pun surrender nak lawan sebab mulanya dia lawan seekor, lepas tu berekor-ekor pula yang datang. Masa ni ayah memang dah putus harapan. Dia langsung tak mendoakan kesembuhan dah, tapi minta kematian cepat-cepat datang. Sedih bila dengar hari-hari ayah asyik cakap tentang mati. Sejak tu, hari-hari yang mereka lalui terasa suram yang amat sangat. Pagi Sabtu, Ira jaga ayah sorang-sorang. Mak ada kerja dekat sekolah, kalau tak silap ada kelas tambahan untuk murid UPSR. Ira tengok ayah tengah tidur, jadi dia on TV. Tapi Ira tak fokus pun sebab bunyi-bunyi dari tingkat atas tu agak mengganggu. Biasanya bunyi ni akan ada setiap kali ayah tidur. Masih Ira tengah terfikir nak pergi jenguk ke tak tingkat atas tu, tiba-tiba pintu bilik tetamu tempat ayah tidur tu tertutup dengan sendiri. Kuat sangat bunyi tu. Melompat Ira dari sofa dibuatnya sebab terlampau terkejut. Ira terus pergi jenguk ayah. Dengan perlahan Ira buka pintu. Allahu, sekali lagi Ira terkejut bila tengok ayah tengah duduk atas katil dengan mata yang masih terpejam rapat. Ira cuba panggil ayah, tapi ayah tak menyaut. Kemudian Ira pergi dekat. Ayah tengah tidur, tapi kenapa duduk pula? Tadi elok je terbaring. Perlahan-lahan Ira baringkan ayah semula. Bila Ira dah baringkan ayah, tiba-tiba tangan sebelah kanan ayah melurus tunjuk Ira. Seram sangat. Benda ni dah tak kira siang atau malam, dia akan ganggu. Ira bergerak ke kanan, tangan ayah pun ikut ke kanan. Ira bergerak ke kiri, tangan ayah pun ikut ke kiri. Macam ayah boleh nampak Ira, tapi tak mungkin sebab ayah tengah tidur. Rasa seram sejuk dibuatnya. Ira terus menangis sebab tak tahu nak buat apa. Lepas tu Ira keluar dari bilik, menangis sorang-sorang dekat dapur. Sebelum sekali lagi Ira terperanjat bila nampak ayah berdiri dekat pintu dapur. Untuk pengetahuan, ayah dah tak ada kudrat pun nak berdiri lagi masa ni. Ira sendiri pun tak tahu macam mana dia boleh ada dekat situ. Dia tak tegur pun bila tengok muka Ira yang sembab. Sebaliknya ayah tenung je dia. Tak lama lepas tu ayah pergi baring semula dan sambung tidur. Lepas tu Ira terus tunggu mak dekat depan pintu utama sebab dia jadi takut nak dekat-dekat dengan ayah. Benda ni berulang sampailah subuh tu. Ira tenung muka ayah, cium dahi dia. Hati terasa macam hiba tiba-tiba. Rasa macam tak nak pergi sekolah hari tu. Pagi tu tenang je. Ayah tak meracau macam biasa, tapi Ira abaikan rasa hati tu dan pergi sekolah juga. Masa ni Ira dah naik darjah 5. Baru je bagi ucap selamat dekat cikgu, sepupu Ira datang jemput dia, ajak balik rumah. Ayah nak jumpa katanya. Ayah sakit. Dalam hati Ira dah boleh agak sakit yang macam mana. Sampai rumah, Ira terus pergi jenguk ayah. Seluruh ahli keluarga ada dekat dalam bilik. Ira pegang tangan ayah. Kakak sampai pukul 9 pagi macam tu. Ayah dah tak boleh nak cam mereka semua. Ayah asyik cakap dia dah tak nampak. Dada ayah berombak kencang, matanya bertutup rapat. Anjang teh Ira bisik kalimah dekat telinga ayah. Ira pula asyik perhati dada ayah, takut kalau dada tu berhenti berombak. Pukul 10.20 pagi, apa yang Ira takutkan pun berlaku. Dada ayah dah berhenti turun naik. Tamatlah riwayat ayah angkara sihir, dengki, sifat benci dan iri hati. Ayah pun dah terlalu lama berjuang. Setahun lebih dia kena sihir. Cuba bertahan, tapi Allah dengar permintaan ayah yang minta supaya kematian didekatkan dengannya. Perginya ayah tu sekali dengan jembalang hantu semua tu. Serta-merta gangguan terhenti. Tak ada lagi bunyi-bunyi pelik dari tingkat atas. Tak ada lagi rasa macam ada yang mengendap. Semuanya hilang macam tu je. Cuma apa yang tinggal dekat Ira sekarang, dia boleh rasa kalau ada benda lain cuba mengganggu. Ira tak pasti bila dia boleh rasa kehadiran benda ni, tapi disebabkan perkara inilah makhluk pocong munculkan diri depan mata masa Ira sekolah menengah. Tak masuk lagi terkira kawan-kawan yang sepatutnya ada 9 orang, tapi terkira sampai 10 orang. Benda ni memang pelik. Bila dia tahu manusia boleh nampak dia, makin dia akan usik. Sejak kes sihir tu, Ira boleh nampak dan rasa kehadiran benda ni, tapi dia bersyukur sebab hijab dia tak selalu terbuka. Cumanya bila terbuka tu, Ira akan teringat sampai sekarang. Al-Fatihah untuk ayah Ira.
Okey, sampai sini dulu kisah yang dapat saya kongsikan hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ini sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adiosa.